Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, Tuan Imam, barisan jawatankuasa masjid, tuan-tuan, dan yang tadi pun dah diumumkan ada tambah lagi negeri-negeri PKP. Boleh kata hampir semua dah PKP. Elok lah tu kan, elok lah tu kan. Sebab apa? Sebab kalau tidak sekarang, kalau tak buat PKP semua pun payah juga. Orang ni kan orang yang tak PKP sangat lah. Dia PKP B, mana-mana tak PKP sangat. Dia orang ada juga yang terlepas pergi ke kawasan tu, yang PKP tu pula lari ke kawasan PKP, tak apa-apa PKP sangat pun masalah. Jadi senang semua PKP. Lebih kita. Saya pula kebetulan berada di Terengganu ni awal lagi, sebelum daripada pengumuman PKPB tu semua. Sebab kebetulan ada penggambaran program My House, iaitu kita membaiki rumah-rumah asnaf. Sebelum daripada Terengganu ni saya di Pahang. Pahang pun tak masuk dalam kategori PKP yang gitu. Jadi mudah-mudahan kita jagalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita doa banyak-banyak. Ini bukan masanya nak mempertikaikan apa-apalah, tak sepatutnya. Kita buat kerja tu tuan-tuan. Kan orang yang dengar tahu kecewa je, alah lanjut pula. Aduh, hai ni pula. Kita kena fikir tu. Sahabat-sahabat kita yang berjuang yang dekat sebagai frontliner kat hospital tu, setiap kali lanjut nangis. Sekarang tak tahu nak nangis macam mana dah. Sebab makin banyak kes. Semalam kadar kebolehjangkitan kita tu, kadar kebolehjangkitan 30,000, dijangkakan besok 40,000. Daripada kes yang ada tu, dia boleh berjangkit kepada 40,000 lagi. Itu sebab kita kena ambil tindakan perlu. Sebab benda ni masuk juga dalam perkara yang Islam ajar kita. Allah Ta'ala perintahkan kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Termasuklah taat pada Allah, Rasul ni juga kepada pemimpin-pemimpin di kalangan kita. Jadi pemimpin dah tentukan PKP lah tuan-tuan. Tak payahlah banyak cerita tuan-tuan, nak hujah-hujah lagi. Ni bukan masanya kita nak menyalahkan orang sana, menyalahkan orang sini. Kita jaga kita, makna jaga diri kita baik-baik, insya-Allah. Dalam masjid kita kawal. Sebab kita takut ni, bukan takut apa, takut tak lama lagi nak Ramadan tak terdaya tuan-tuan, nak sembang tarawih kat rumah lagi. Kan? Kan masing-masing kan, nak balik ke sejik kan, nak sembang tarawih kat masjid kan, kat surau. Yang penting kita jaga. Masing-masing bukan main lagi dulu, rindunya masjid kan, tak main tu. Sampai masa buka beli atas masjid tak datang tak, penyakit kan tu. Tak apa penyakit tuan-tuan orang kan, dia gemar nak tunjuk berlumba-lumba. Jadi benda ni semua berkait rapat dengan apa tuan-tuan? Berkait rapat dengan keimanan. Sungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Orang Arab Badui ni kata. Maka Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut bahawa kamu seorang muslim. Sebab apa? Sebab Islam tu, muslim, orang Islam boleh selesai dengan pengakuan. Aku orang Islam, tak ada masalah. Orang tak ada petikai pun. Aku ni orang Islam, aku Islam dah lama, daripada kecil aku Islam. Aku ni memang agama Islam. Orang tak petikai tuan-tuan. Tapi kalau berani tak siapa cakap, setakat ni alhamdulillah, akulah orang yang beriman dalam cenering ni. Cubalah cakap. Kalau beranilah cakap kan. Tak berani, walaupun kita rasa ada pun tak berani sebut tuan-tuan. Tak berani sebut. Rasa macam banyak yang kurang kan. Jadi hari ni kita nak cerita tentang iman. Bagaimana nak memelihara iman kita. Banyak orang menyangka bahawa dia seorang beriman, tapi bila diuji keimanan mereka oleh Allah menerusi solat, ibadah, kesusahan, penyakit dan sebagainya, ternyata mereka tidak memiliki iman sebenar-benarnya. Mereka menyangka mereka beriman kerana mereka beriman secara keturunan, bapanya Islam maka dia pun Islam. Iman perlu diusahakan untuk memperolehinya. Islam memang Islam, tapi iman belum tahu lagi kan. So sebabnya kalau mengucap dah. Solat jugalah, ada time dia solat, ada time dia tak solat kan. Saya pergi ke Kemboja tuan-tuan. Saya pergi ke Kemboja masa beberapa tahun kan, yang Melayu Campa tu kan, kaum Cam lah, Cam Melayu kan, siapa pergi dia tahulah. Rupa-rupanya di Kemboja ni dia ada yang Cam 5, ada Cam 7. Melayu Cam tu ada Cam 5, ada Cam 7. Saya tanya Cam 5 tu macam mana, Cam 7 tu macam mana? Cam 7 tu dia semayang 7 kali seminggu. Mana sekali sehari je.
Tu jam 7 nama tuan-tuan. Yang jam 5 tu macam kita, dia sembahyang 5 kali sehari. Ada. Tuan-tuan fikirlah tu tuan-tuan. Masa kita pergi Kemboja tu tengok memang kesian. Dan alhamdulillah sumbangan seluruh dunia banyak bagi dekat Kemboja ni, termasuklah Malaysia. Dan terutamanya yang paling tak tahan, kata mufti Kemboja tu, Datuk Haji Kamarudin. Dia kata apa? Dia paling tak tahan, banyak betul sumbangan orang bagi masjid dengan surau. Berebut masjid dengan surau. Nampak? Tapi sudahnya dia kata tak nak lagi dah, tak nak. Jadi kalau nak bagi sumbangan tuan-tuan, siapa yang pergi sana? Tanya dulu mufti apa keperluan dia. Kalau keperluan dia tentu nak buat tempat duduk, sekolah ni nak repair, bagi tahu. Sebab sumbangan kadang-kadang bila terlampau banyak masjid dah orang pula tak ada. Tu masalah dia. Dulu gaji mufti negara Kemboja, mufti negara bukan mufti negeri ya. Mufti negara Kemboja RM500 sebulan. Tuan-tuan fikirlah, nak jaga satu Kemboja. Tuan-tuan bandinglah dengan mufti negeri dalam Malaysia. Siap driver, siap office, siap apa kan. Alhamdulillah. Sebab cara kita jaga agama ni lain. Tetapi baru-baru ni naik, alhamdulillah. Sebab presiden di Kemboja dah mula nampak orang Islam banyak bagi undi menangkan dia. Jadi kampung-kampung ni dah mula naik. Guru-guru agama dah mula dapat yang lawan tinggi sikit lah. Taklah setinggi mana lah, tapi tinggi kat lah dia naikkan. Jadi banyak lah. Tadi nak ceritakan macam-macam jenis orang kan. Dari segi Islam mungkin Islam, tapi iman belum tahu. Kita kena usaha untuk mendapatkannya. Iman merupakan kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, dan ia merupakan nikmat paling besar dan tidak ada tolak bandingnya, serta tidak dapat dinilai dengan harta seisi dunia. Itu sebabnya kalau kita tengok tuan-tuan, cara mendapatkan iman ni bila dapat kepercayaan ni dalam masuk Islam. Sebab siapa yang Islam daripada kecil lain kan, lain. Tapi kalau orang tu dah besar tu tengok, dah dewasa baru dia dapat Islam, lain. Saya ceramah dia bukan ceramah, saya pergi umrah pada tahun, saya tak ingat lah, saya ingatkan masa tu saya pergi kali ketiga saya tersempak dengan dua beradik Cina Mu'alab. Dia baru masuk Islam. Dia kata, Ustaz doa-doa lah sama adik-beradik kami ada 2 orang kan, lagi ada kami ni ada 4 orang, ada 2 orang lagi belum masuk Islam. Tapi itu tak apalah, kami boleh lah ni, tapi kami risaukan mak kami. Dia kata, Ustaz doa lah biar mak kami pun dapat masuk Islam. Kami puas pujuk. Tapi mak dia kata, lah tak apa, kalau kau nak kau tanam je aku macam orang Islam tu. Dia kata, tapi aku tak payah masuk Islam. Tak apa, dia cakap macam tu. Mak dia kata macam tu. Tapi dia menangis masa dia cakap. Abang Adam Qori tu tengok kan, alhamdulillah dia masuk Islam. Tu yang malu tu kadang. Banyak kes dalam Malaysia ni bila berkahwin campur kan. Kahwin bukan Islam ni anak dia masuk Islam sebab nak kahwin orang Islam. Banyak juga kes yang masuk Islam tu lebih taat daripada orang yang ngajak dia masuk Islam dengan perkahwinan ni. Tu sebabnya kadang tu yang malu tu. Jadi dia rasa kecewa dengan suami dia. Suami pun tak ajar dia, bini pula lagi taat daripada dia. Nampak kan? Tu adalah ada yang dua-dua hanyut pun banyak agak tuan-tuan, banyak juga kan. Jadi bagaimana nak mendapatkan iman? Yang pertamanya melalui mujahadatun nafs, maknanya dengan cara berjuang menentang hawa nafsu jahat dan melawan bisikan syaitan yang sentiasa mengajak dan mendorong kita ke jalan kejahatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, Allah lambat dah ni, nak pergi masjid ni. Syaitan pun bisik, alah relax lu, alah sempat lagi tu, biasanya lambat semayang tu. Kita pun relax lah balik. Dia berjaya pujuk nafsu pun cakap tak ya pula kan, lewat sikit pun tak apa. Lepas tu dah jalan dalam perjalanan aduh tak sempat, tak sebab tidak, tak apa, yang penting kau pergi. Ada pula satu bisikan lagi, yang penting kau pergi. Tak ya pula, slow dah balik. Tadi nak cepat, slow balik. Sampai ke masjid, Allah macam bunyi macam dah rakaat ketiga dah tu, maghrib. Tak apa, janji kau pergi. Orang tu langsung tak datang. Sudahnya masuk, orang dah habis semayang, orang dah bersalam-salam dah. Tak apa dah, kata. Yang penting orang tak tahu pun kau dah semayang ke belum. Langsung tak semayang tu kan. Nampak? Macam tu lah. Kena kuat lah, kena kuat kan. Bukan senang tuan-tuan kan. Nak pula bisikan-bisikan ni pula dia datang kan time kita tengah baru aja nak memulakan kebaikan. Aku ingat aku nak sedekah lah, ingat nak bagilah. Kalau aku bagi ni tinggal RM10. Aduh, tak apa.
belum pernah lagi sedekah memiskinkan orang. Wah, dia dengar, dia ingat ceramah tu. Belum pernah ceramah sedekah memiskinkan orang. Baru dia jalan, tiba-tiba bini dia cakap, bang, jadi tak bang, kita nak makan kat luar ni. Nak makan kat luar ni kan kurang-kurang 30-40 ringgit tak lagi ni. Langsung tak jadi, bagi 100 tadi. Kurang dengan 50 ringgit. Mak makan dulu ke pergi masjid dulu? Kalau dia pergi masjid dulu tadi, ada harapan dia masukkan duit tu. Tapi makanlah dulu bang, makan berlebih pula, langsung 70 ringgit bayar pula. Daripada 40 ringgit dah jadi 70 ringgit. Dah tinggal 30 ringgit. Duit minyak 10 ringgit sudah 20 ringgit tuan-tuan. Nampak tak? Tu nasib baik pagi buatlah. Kan? Latihan-latihan untuk mendapatkan perjuangan nak melawan hawa nafsu ni, yang pertama takhalli, iaitu berusaha berjuang membuang segala sifat jahat atau membersihkan jiwa kita pada sifat jahat. Bersihkan diri kita. Tu takhalli, nak buang benda-benda tak elok dalam hati kita. Tamak, buang. Sombong, buang. Kan? Sentiasa nak tamak ini hak orang lain, ingat macam tu. Buang. Kan? Sombong, buang. Tak ada apa-apa lah ni. Tak ada apa-apa. Baru semalam cerita tentang hati kan. Tapi hari ni sombong, buang. Tak adalah, tak ada apa lah. Dia baru jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kata, kena dengan speaker ni sedap betul suara aku. Dia kata, bila dia cakap macam tu, habis lah. Kan? Act pula dia. Kan? Lepas tu belum cerita lagi benda-benda lain. Sombong dengan kereta. Kereta aku baru macam berkilat tak. Wahal aziah. Kan? Tapi sebab benda kadang kita sombong untuk benda tak ada apa-apa. Hui, kopiah aku. Kopiah tak ada benda pun. Kan? Slipper nak. Slipper tu. Kata daripada mana beli tu? Slipper tu beli kat Australia tu. Oh my. Kan? Dia kata beli kat Australia. Tengok cap dekat bawah tu dia tak perasan. Rupanya pada Terengganu. Bayang tu. Kan? Tapi nak sombong punya hal tu kan kira. Dengan kira sombong baju. Cantik baju aku ni. Buntang mata orang. Tempah baju sepapan-sepapan tempah. Nak pakai raya tahun lepas. Tiba-tiba PKP. Padan muka tak boleh pakai. Kan? Ya, cakap apa? Antaranya lah. Dan begitu juga buang perasaan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Jadi apa Nabi pesan? Hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Yang kedua tahalli. Tadi takhalli, di tahalli. Kan? Pakai tahalli ni isi jiwa kita dengan benda-benda baik pula. Dah buang benda jahat, isi benda baik. Macam kereta kita lah. Bila kita serviskan, dia kata nak tak flush, cuci habis. Boleh keluarkan semua minyak-minyak hitam tu, tak ada tambah lagi dah. Buang kosong betul-betul. Baru masuk minyak baru. Boleh macam enjin tu. Barulah masukkan benda-benda baik. Sedekahnya, datang masjid. Iya tuan-tuan. Tuan-tuan cuba buat. Ini masa paling baik sekali. Datang daripada subuh sampai isyak. Pastikan berjemaah. Jangan tinggal. Cuba kita letak target 40 waktu berturut-turut berjemaah tanpa gagal. Cuba tengok 40 waktu. Cuba catat. Cuba buat, tengok. Boleh tak? Arwah Haji Azmil Mustafa pun boleh capai. Tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan kena buat, tuan-tuan. Tengok. Macam mana pun nak berjemaah juga. Alamak, dah tak sempat ni. Panggil anak-anak, mari kita jemaah. Kat rumah kita berjemaah. Janji mesti cukup 40. Boleh nak buat? Cuba lah, kan? Masa tu lah ujian datang. Ujian datang. Alah abang, tak apalah, janji semalam, janji cepat sudahlah, nak jemaah pula. Tu ujian dia. Kan setelah pembersihan selesai, kita isi pula benda yang baik. Dan ketiga tajalli, iaitu peringkat merasa nikmat. Rasa nikmat bila meninggalkan atau membuang benda-benda yang tak baik. Dan begitu juga merasakan nikmat apabila kita melakukan benda-benda baik dengan mengagungkan Allah. Jadi makna kata semua dia rasa nikmat. Dia tinggalkan benda tak baik pun rasa nikmat. Dia buat benda baik pun dia rasa nikmat. Dia tak ada rasa berat. Aduh, kena semayang kat masjid dah pula. Aduh, dia tak rasa berat macam tu. Habislah duit aku ni, kan?
Saya dulu waktu keluarga saya cakap dengan mak saya waktu saya pergi umrah dulu, kali kedua pergi dengan mak saya, pergi dengan adik saya. Masa tu saya cakap dengan mak saya waktu lepas makan tengah hari tu, mak ingat nak bawa lah keluarga kita yang susah-susah tu, nak bawa pergi umrah lah, nak belanja dia orang yang susah tu. Mak saya kata, kau dah cakap kat Madinah ni kau kena buat tau. Mak saya cakap, memang nak buat lah ni. Akhirnya pada hujung 2018 saya sebelum buat lah, kira-kira 15 orang menung tuan-tuan. 15 orang lah, ramai pula yang susah dengan keluarga ni. Kira-kira termasuklah ada saudara yang dah masuk senarai insolvency, ada senarai ni, tak apalah, pergi kat bank, keluarkan duit, keluarkan cek apa semua bagi. Dua menung, yang pertama saya, yang kedua buku akaun, menung tuan-tuan, menung. Fikir tak, bayangkanlah 15 orang tuan-tuan. Kan ni cerita betul. Sebagai manusia ni saya beritahu betul, nak kata tak ada baik sangat dalam sudut debat ni, ada terasa jugalah. Tapi saya fikir, saya tengok, padan muka aku, aku ceramah, sedekah tak pernah miskinkan orang, padan muka aku, saya kata tu. Tapi saya kata tak apalah. Tapi bila keluarga tu berkumpul dekat KLIA, dah kumpul semua keluarga, anak-anak hantar, tengok dia orang, muka dia orang tu kan, dah hilang lah sikit rasa hilang duit tadi. Tapi bila sampai di tanah suci, dia orang menangis, tengok air mata dekat muka dia orang semua menangis ni, langsung tak rasa apa tuan-tuan Muslim, langsung tak ada apa, hilang rasa duit, tak ada tadi, tak ada rasa apa. Alhamdulillah tuan. Tapi bila sampai balik dalam kat Malaysia, dalam 2-3 bulan lepas tu Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak ada lah dalam hati cakap mujur balik modal, tak ada lah. Tapi masa tu saya sebut, siapa lagi lah yang aku nak tolong lepas ni, tolong jangan angkat tangan. Jadi tu dia. Jadi dia rasa nikmat. Orang yang dapat membuang sifat jahat dan dapat pula menghias dirinya dengan benda-benda baik, maka Allah akan singkap hatinya, dapat merasa nikmatnya beribadah dan nikmat sentiasa mengingati Allah dan sentiasa ingin membuat kebaikan. Itu dia. Dia menangis, dia ingat dosa-dosa dia dulu, banyaknya dosa aku, aduh, kata kan, dia ingat kan, dia rasa apalah benda-benda baik aku nak buat lagi ni. Bulan puasa ni dia dah berazam ni, dia dah simpan asing duit siap-siap dah. Ini setiap hari aku nak pergi beli kuih, hantar dekat masjid, dekat surau untuk buku puasa. Dia dah letak dah target dia letak target tu pun dah dapat pahala dah. Itulah sayangnya Allah kat kita. Benda baik niat Allah dah kira dah, tapi benda jahat niat tak kira lagi selagi tak buat. Tapi kalau kita buat benda jahat tu, Allah Ta'ala kira, malahan orang yang mengikut perbuatan jahat tu dapat saham berterusan. Kalau kita ngajar pula macam mana cara nak menipu, contohlah kan. Jadi cara untuk kita untuk mendapatkan, untuk memelihara iman ini, termasuklah juga mengerjakan amalan-amalan sunat, terutamanya sembahyang sunat, khususnya di waktu malam, yakni sembahyang tahajud. Bertahajudlah kita kan, bangun malam. Iya tuan, sebab apa, kenapa kena bangun malam? Kenapa? Sebab bangun malam ni, siapa yang bangun malam ada kecenderungan bila dia bersolat tu dia akan rasa hibur tuan-tuan. Sebab biasanya orang semayang, bangun semayang malam ni biasa tak ada banyak pasang lampu torang-torang ni, biasa tutup lampu sama-sama ya, kau nampak pun cahaya pun daripada jalan depan rumah tu. Bila dia semayang seorang-seorang mesti sedih, tak tahu pada sedih pun tak tahu kadang-kadang. Tapi dia paling tidak dia ingat banyak dosa aku ya Allah. Tu paling elok sekali. Tu sebab kena tahajud bangun malam. Sebab apa? Tu sebabnya kalau tak dapat sehari sekali, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali tak boleh, setahun sekali. Cuma buat. Setahun sekali tak boleh, 10 tahun sekali. Cuba marknya tu. 10 tahun sekali tak boleh, seumur hidup sekali. Cuba buat. Itu pun tak boleh, cari tali gantung diri, mati lagi baik, tak ada guna hidup dah. Betul tak? Sebab bila bangun malam menangis, ingat tak kisah yang macam mana Nabi nak bawa ni? Ringkas cerita, kita shortcut aja. Nabi bawa umat Islam yang nak masuk dalam syurga, mari ikut aku, mari ikut aku. Nabi kata, Nabi bawa umat dia yang dapat syafaat Nabi, mari ikut aku, mari ikut aku. Dan ikut, tiba-tiba terdengar bunyi ngauman api neraka. Punya bingit bunyi tu sampai kan pakak telinganya. Punya bingit
Berapa jarak ada masa tu? 500 tahun perjalanan macam tu punya bunyi dah pekak telinga. Kalau dokek mati tauhid tuan-tuan. Ya, itu jauh tu. Pekak tengok. Pada ketika tu apa Nabi sebut? Demi umatku yang beribadah, bersolat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Nabi halau. Makin dekat api neraka tu. Makin Nabi halau makin dia datang. Makin Nabi halau makin dia datang. Wah. Langsung blur saja. Tak adalah tu saya cakap. Maka datanglah malaikat Jibril, maka Jibril bawa lah segelas air. Tak adalah macam ni gelas air, tak tahulah macam mana rupun. Jibril datang bawa segelas air. Bila Jibril bawa segelas air, dia kata, wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau jirus dan kau percikkan, bukan jirus tu, kau percikkanlah kepada api tu. Kan? Jadi Nabi pun ambil, Nabi percik, reda, padam. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku tu? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Ini soalan bocor tuan-tuan. Soalan bocor. Jadi nak apa? Menangis. Paksa menangis. Orang perempuan, ni nasihat saya, berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Faham? Menangis kerana Allah ada pedah. Kan? Menangis, ya Allah, menangis kerana Allah. Ya, betul. Kan? Siapa sangka? Menangis. Buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada satu tajuk, menangis kerana takut kepada Allah. Baca tu. Betul. Ni berita baik ni. Malangan nangis-nangis, ya Allah banyak dosa aku lah. Menangis kerana Allah. Bukan menangis sebab duit tak ada, bukan menangis sebab kereta rosak, bukan menangis sebab rotek kereta 4 biji mati serentak. Tak. Tapi kita mati, kita menangis kerana memikir takut mati nanti tak sempat taubat pada Allah. Ya Allah banyak dosaku, ya Allah banyak dosaku. Itu tak apa, menangis kerana Allah. Digambarkan bagaimana orang yang nak masuk syurga ni. Kita percaya syurga neraka. Orang yang nak masuk neraka ni, nak masuk neraka, nak masuk syurga ni, bila dia sampai je, terkejut dia tengok cantik sungguh, dibentang permaidani indah, makanan yang pelbagai, minuman yang lazat, kan, siap dengan singgah sananya. Bila dah nampak tu tak lama lepas tu, Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat, bukakanlah tabir ini supaya mereka boleh dapat melihat kepada aku. Dia pun jawab, malaikat jawab, ya Allah, mana mungkin aku boleh buka tabir ini untuk mereka dengan tahap mereka atas dunia dulu derhaka kepadamu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, tak, kau buka sebab apa? Mereka dulu di atas dunia pernah buat ini, salat, ibadah, minta ampun dengan Allah, dan yang paling penting Allah Ta'ala sebut dekat situ, dia menangis kerana aku. Dia pun buka. Bila buka aja tabir, semua yang nampak Allah langsung bersujud. Allah Ta'ala kata, wahai hambaku, bangkitlah, sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud, di sini bukan tempat beramal. Tak ada kat syurga besok orang tanya, mam, Zuhur dah masuk belum? Tak ada. Syurga besok tak ada sibuk-sibuk nak puasa, tak ada sibuk nak semayang, tak ada. Macam itulah. Kemudian Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak rela kepada aku? Maka semua manusia pada ketika itu dalam syurga terjawab, mana mungkin kami tidak rela, ya Allah, dengan tahap kau memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah terlihat dekat mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik dekat hati. Punya hebat syurga ni. Tuan-tuan, saya bagi sikit je makna cerita syurga akhirat ni. Panjang lagi. Maknanya memang kena panggil lagi, confirm. Tuan-tuan, nak bagi mesej yang tu sebenarnya. Tapi betul. Jadi maknanya kalau panggillah Steven Spielberg ke, panggillah siapa pengarah-pengarah, produser hebat filem pun, dia takkan dapat gambarkan how great the paradise is. Cakap orang putih, syurga tu hebat. Jadi rugilah kalau kita tak ambil, kan? Iyo tuan-tuan. Dan kemudian begitu juga dengan cara nak mendapatkan iman ni adalah dengan bertafakur atau berfikir dan merenung tentang hidup kita, tentang diri kita. Macam manalah aku ni, banyak aku buat salah, kan? Tengok hebatnya, ya Allah,
Bila tengok masjid ni, hebat betul. Allah boleh jadikan manusia ni, Allah jadikan manusia hebat. Dia bukan hebat manusia tu. Allah boleh jadikan manusia berfikir, boleh buat ni. Tuan-tuan kalau tentu kadang-kadang tuan-tuan terfikir tak bila naik kapal terbang tu. Naik kapal terbang tu pernah tak? Macam manalah Allah Ta'ala boleh gerakkan manusia ni, boleh terbangkan kapal terbang ni macam ni sangat kan? Tapi satu je, jangan sombong. Aku pilot paling hebat, ini kapal terbang yang paling susah nak terempas. Jangan cakap. Titanic tu bayangkan punya sombong orang yang buat kapal Titanic tu. Waktu sebelum dilancarkan, orang tanya kapal Titanic memang kuat ke? Memang. Kalau Tuhan nak dia karam pun dia takkan karam. Itu yang habis karam tu. Dia boleh cakap macam tu. Kalau Tuhan nak pun dia takkan karam. Bayangkan punya sombong tu kan. Bapak sombong tu kan. Bukan sikit-sikit kan. Sebab sombong ni kenapa dilarang? Kenapa dilaknat dan dilarang kita ni ada sifat sombong ni? Sebab sombong ni sifat iblis. Allah suruh dia sujud ke Adam, dia tak nak. Dia kata aku daripada api, dia pada tanah, apa cer? Gitu kan. Tu yang kena tu. Ketika zaman Nabi Musa, iblis ni cakap dengan Nabi Musa, wahai Musa, kau cubalah cakap dengan Allah Ta'ala, ampunlah dosa aku ni. Iblis ada cuba, rayuan kali kedua, dia mengayu. Kemudian Nabi Musa mengadu ke Allah, macam mana ni wahai Allah? Sebab Nabi Musa kan boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Jadi pada ketika itu, wahai iblis, aku dah cakap dah. Allah Ta'ala pesan, kalau kau nak, kau pergi sujud dekat kubur Nabi Adam. Oh taklah, memang tak. Tetap tak nak, tuan-tuan. Itu sebabnya. Itulah dia kan. Dan betul Nabi pesan, sesungguhnya syaitan dan iblis tidak pernah mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Dia lambat-lambatkan kita semayang, dia lekakan kita tengok TV kan saja. Ya tengah nak semayang, time tu lah keluar drama yang top tu kan, contohlah kan. Time kita nak semayang, time tu lah wrestling keluar pula, wrestling. Anak pula tiba-tiba sekarang smart TV buka wrestling. Wrestling duduklah kejap, mbak tak, dia menyesatkan perkara-perkara yang kecil. Tengok semayang, Allah berarti bergatal hidung, tadi tak gatal kan. Sekarang ni dah tak ketara sangat sebab dah pakai mask dalam tu. Macam tu tak tahu kan. Masa tu gatal ketiak lah, gatal siku lah, macam kat pelipat-pelipat tu semua gatal macam-macam. Masa semayang tu macam-macam ingat. Setan. Rupanya kunci tu atas almari. Baru teringat dalam semayang mau jumpa barang hilang. Allah Akbar. Baju tu lupa jahit tepi. Pergi minta belikan orang lepas semayang. Pak dia teringat dia lupa jahit tepi. Allahu Akbar. Lupa pula. Lupa tutup api dekat dapur tadi. Kering dah air tu, terbakar tak apa kan. Risau kan. Cara untuk memelihara iman, yang pertama, kawal iman supaya tidak rosak, menerusi i'tikad seperti meragui. Jangan kita meragui hadis Nabi, meragui hukum, undang-undang Islam dan sebagainya. Tu yang ada orang yang sombong, tuan-tuan boleh cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan, dia kata. Ada seekor tu cakap. Saya cakap orang lah, seko. Dia boleh cakap macam tu kan. Dia baca ke tidak sirah tu? Memang perintahnya suruh sembelih anak, betul. Tapi sampai ke sudah baca sampai habis, akhirnya sembelih tak? Allah nak ujinya Nabi Ibrahim tu. Sebab Nabi Ibrahim nak dapat anak punya susah. Lepas tu dah dapat anak, berpisah pula. Bila dapat duduk sekali, Allah suruh sembelih. Cuba kira tu. Cuba kita fikirkan. Macam itulah ujian. Akhirnya Nabi Ibrahim ambil keputusan sembelih. Nabi Ismail kata, kau sembelihlah aku kalau itu perintah Allah. Sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu. Nak bagi mesej apa Allah Ta'ala suruh tu. Allah akan uji dengan benda yang kita sayang. Nak dapat anak punya susah. Saya ada seorang sahabat baik saya. Daripada kecil saya dengan dia. Daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Satu kelas dengan dia. Kemudian sampailah tingkatan sekolah menengah. Setiap kali cuti sekolah saya lepak dengan dia. Main bola ke apa semua dengan dia. Masuk universiti sama. Saya masuk UiTM Melaka, dia masuk UiTM Arau Perlis.
Kemudian sama-sama sambung belajar dekat Shah Alam. Dia pun sambung Shah Alam. Saya ambil law, dia ambil engineering. Punya rapat. Saya teringat seminggu sebelum dia meninggal, saya sebut dengan dia, Dil, ini kita punya rapat ni, jangan-jangan besok kalau kita kahwin ni mau sanding sekali ni, Dil. Dia gelak dia. Dia kata apa? Entahlah, aku macam tak nampak lah aku ni akan sampai ke sana. Dia kata tu. Seminggu lepas tu dia meninggal, tuan-tuan. Dia meninggal macam mana? Dia dua beradik je. Anak dia ni dua beradik. Dia anak lelaki sulung, adiknya perempuan. Allah uji, tuan-tuan. Ada sekali tu saya balik daripada kelas, nampak ada orang ramai. Saya tak tahu siapa dia. Rupanya dalam longkang tu ni kawan saya ni mati kena bunuh, tuan-tuan. Diputuskan, dia berhasil pada siasatan, salah pukul. Maknanya dia nak pukul orang lain, salah pukul. Ingat tu orang dia, dan kawan saya meninggal, tuan-tuan. Meninggal, tunggu dekat rumah ni. Kenapa jenazah lambat sampai? Kita tak tahu apa ni. Rupanya malam tu bila sampai jenazah tu, senja tu, kawan-kawan memang ramai datang. Bila sampai jenazah tu, barulah tahu yang kes bunuh yang pagi tadi yang dekat Shah Alam yang saya nampak, itu dia rupanya. Sebab saya tak pergi, dah berkerumun ramai-ramai, saya balik ke rumah tempat saya duduk tu. Terkejut, tuan-tuan. Tapi apa yang paling hebat, bila dikebumikan jenazah dia esok, sampai dikubur, mak dia dengan arwah ayah dia masa tu ada dekat kubur. Mak saya berbisik dekat dia. Dia kata, Ida, nama maknya Ida, kau sabar banyak-banyak ya. Dia kata, tak apalah, saya maafkan siapa yang buat anak saya ni. Dekat kubur, hari pertama, tuan-tuan, siapa yang boleh buat cakap? Saya berapa tahun tak boleh pergi rumah dia. Sebab rumah dia dekat dengan rumah saya. Berapa tahun tak boleh pergi. Sebab bila pergi teringat main dengan dia, bergurau dengan dia, tuan-tuan. Tapi hari yang bila dalam beberapa tahun lepas, ada kenduri kat rumah dia datang, mak cik ni datang, dia bawa cucu dia, anak adik perempuan dia, muka sebiji macam arwah. Lepas tu saya datang balik rumah dia, jumpa mak ayah. Mak ayah dia pun baru meninggal dah 2 tahun lepas. Tapi saya nak beritahu, ujian Allah bagi, tuan-tuan, bukan senang. Tapi percaya yang Allah sayangkan dia, kan? Ya, tuan-tuan, bukan tiba-tiba tak sakit tak apa, tiba-tiba ambil nyawa macam tu, bukan senang, tuan-tuan. Kita aku akan cari orang tu sampai dapat, siap kau, kan? Kalau orang lain, tapi itulah dia, kan? Jadi makna kata kita jangan meragui apa juga hukum. Betul ke ayat tu macam tu? Salah tak ni tak betul ni, kan? Contohlah pasal cerita pasal poligami lah, tuan-tuan, kan? Poligami, orang marah, orang perempuan marah, kan? Jangan marah hukum tu, jangan. Kita marah orang yang tak menjalankan dengan betul, tu je, kan? Macam tu je. Kalau kita cakap ni poligami ni semua tak betul lah, jangan. Hati-hati, kan? Bila kita cakap tu kadang tu kena betul. Lagi satu, hukum Islam tak sesuai buat kat Malaysia, jangan cakap. Sejak bila pula hukum Islam tu ada masa kesesuaiannya? Memang sesuai sepanjang masa dan zaman. Jangan kita petikai-petikai. Kadang bila dah belajar tinggi sikit, dia berani cakap macam tu, tuan-tuan. Cuma kita percaya, yakin percaya dalam proses nak buat macam tu. Mudah-mudahan kena caranya memang boleh buat, tak masalah. Kadang-kadang tu sebabnya Nabi ajar kita apa? Jangan benci kepada orang, benci pada perbuatan dia. Tu dah ajar juga, kan? Kedua, jaga iman kita, kan? Jaga iman kita, contohnya dengan ikhlas dalam melakukan amalan. Semayang niat kerana Allah, lillahi ta'ala, hujung, kan? Cuba kita tengok, kita tanpa sedar hari-hari kita dah baca dah benda tu, tapi kadang-kadang tak sama dengan apa dalam hati kita. Contoh, nak minum, automatik bismillah, automatik. Ada orang sampai start motor pun bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia letak dalam hati dia dengan nama Allah, dia dah sebut dah tu, dengan nama Allah, dengan nama Allah, makan dengan nama Allah, minum dengan nama Allah. Sebab apa? Dia yakin Allah nak bagi kelebihan ni, Allah yang bagi. Itu dia. Sahaja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku dekat rumah, sebab mak mentua dekat rumah semayang. Kalau tidak memang tak, contoh, kan? Jadi apa dapat, tuan-tuan? Aku datang, kau datang masjid, tiba-tiba datang ni YB datang, nampak? Siap mengaku lah tu dia datang sebab YB datang, sebab dia nak jumpa YB ada hal, kan? Itu semua nak kena jaga. Kemudian menjauhi amalan-amalan yang boleh membatalkan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW,
wahai Rasulullah, ajarkanlah aku mengenai satu ajaran agama Islam, tidak perlu lagi aku bertanya orang lain mengenainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah sesungguhnya aku beriman kepada Allah, kemudian teruskanlah dan sempurnakan kepercayaanmu hingga ke akhir hayat. Hadis riwayat Muslim. Maknanya jangan kita rosakkan dengan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman sampai akhir hayat. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Kau tak boleh kahwin, langkah bendul, kata. Mesti kakak dulu, kalau tak kena bayar dulu kakak tu, kalau tidak tak boleh kahwin. Tentu. Kan? Terantuk kepala, hantuk sekali lagi dia kata. Kalau tidak mak mati dia tu. Apa nak kena mengena kau terantuk mak kau yang mati? Kan? Macam-macam lah. Orang dulu kan macam-macam pantang larang, jangan lalu bawa hampaian, macam-macam. Kan? Dengar bunyi burung cengkuik tu. Ada orang nak mati. La ilaha illallah. Togah dek burung mati kan. Macam-macam lah. Orang dulu kan. Tolonglah mam, tolonglah imam. Dia datang jumpa imam. Imam tanya apa hal lah ni? Tolong mam, bini saya dah 3 hari sakit nak beranak tapi tak beranak-beranak imam. Perut dah timbul urat lah imam tapi tak keluar kat budaknya. Imam tolonglah tawarkan air ni. Imam pun tengok. Air ni memang dah tawar, kau nak tawar apa lagi ni kata. Imam bacalah apa yang patut nak baca apa. Imam baca selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi. Dia pula ajar imam tu baca apa. Imam pun dia tak ya, yalah ngikut yang cakap dia tu. Imam pun baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu kenapa bila berbisik Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu, memang mengubat, tak ada yang kuat-kuat saya nampak, tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada. Semua bismillahirrahmanirrahim. Dah habis tu dia tiup kan. Cepat dia tutup, dia takut terkeluar selawat tu. Kan? Kau bagi bini kau ni, suruh bini kau selawat 3 kali, insya-Allah dia kata. Mudah-mudahan. Bang sakit bang. Nah abang dah bagi dah, imam dah tawarkan air ni. Kau selawat 3 kali, imam pesan selawat 3 kali. Dia selawat 3 kali, dia minum air tu, beranak. Besok tu beratur panjang depan mah imam, semua bawa botol. Sebab apa? Dia yakin kat manusia tuan-tuan. Berlaku tak benda tu? Berlaku tuan-tuan. Berlaku. Yang paling dahsyat sekali adalah orang berniaga. Doa untuk ni berapa ribu, doa macam ni berapa ratus, doa macam ni berapa. Dahsyat tak tuan-tuan? Kalau dibiarkan tu tuan-tuan, siap-siap doa makan pun kena bayar. Baca doa makan, bayarlah. Bayar. Tak parah tuan-tuan. Iyo tuan-tuan. Macam-macam kan ni. Jadi mana kata buanglah percayaan-percayaan dan juga perkara yang boleh menyekutukan Allah ni jangan buat. Lepas tu dia menukar-nukar pula. Dia kata, oh khalwat itu hak individu. Gila betul tuan-tuan. Kan ada kan? Orang Melayu yang lahir salah hari bulan tu. Dia bukan orang Islam tu dah Melayu. Dia cakap apa? Khalwat itu hak individu. Saya jawab lah, memang betul khalwat tu hak individu kalau kau duduk seko-seko boleh. Tapi kalau kau berkhalwat dengan ada seorang lagi yang bukan murid, itu bukan hak kau. Tu cakap dia. Kan? Dia orang debat ni ada jawapan dia, macam tu lah jawapan dia. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau betul agama Islam tu bukan agama yang memaksa, la ikraha fid din. Cina tu yang baca ayat tu, la ikraha fid din. Kenapa kalau kami nak kahwin dengan orang Islam kena masuk Islam? Maknanya tu kata tak paksa, tapi kenapa paksa? Macam mana nak jawab tuan-tuan? Macam mana nak jawab? Saya jawablah, maknanya tak paksa lah. Habis tu kenapa kena masuk Islam? Macam ni, kalau kau nak kahwin kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam kau jangan kahwin. Apa yang paksa? Lainnya kalau ambil pisau letak kat tongkok kau tak masuk dalam, aku bunuh kau. Tu baru paksa, tahu? Senyap dia. Betul tak? Kan? Macam tu ya tuan-tuan. Macam-macam tanya tuan-tuan. Dia orang ni polik-polik tanya. Kalau betul lah pakai menutup aurat tu wajib, pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam tu? Dia pula nak menentukan masuk rukun Islam ke tidak, tuan-tuan. Orang bila dah terlampau cerdik tuan-tuan, semua dikaji tu. Dan benda tak patut kaji, buat ajalah. Yang tanya soalan tu ada satu artis pula tanya kat Abang Samsul Arau.
Masuk surau tanya saya. Saya cakap abang Sunong, bang jawab macam ni ya bang. Nak baca rukun Islam ni, baca agak rukun iman. Macam mana lah? Saya tanya, percaya tak pada Allah? Percaya. Percaya tak pada kitab? Percaya. Percaya pada Rasul? Percaya. Baiklah cerita, belum cerita percaya yang lain ni. Kalau percaya pada Allah, ikutlah apa Allah Ta'ala suruh. Kau tanya-tanya lagi buat apa? Percaya pada Rasul tak? Jadi apa yang Rasul cakap tu ikut je lah. Tanya-tanya banyak tu. Semua nak tanya kan? Macam-macam lah kan tuan-tuan hari ni. Malam nisfu Sya'ban baca apa? Baca Yasin 3 kali neraka. La ilaha illallah, payah betul tuan-tuan. Nampak tuan-tuan. Malam nisfu Sya'ban Nabi pesan hidupkan dengan amalan. Kalau tuan-tuan dan perempuan sekalian nak baca satu Quran lagi bagus. Nak baca Yasin saja boleh. Nak baca Baqarah ya boleh. Kenapa kita pilih baca Yasin? Sebab Yasin tu hati Quran. Kita nak baca 3 kali dengan doa-doa tu bacalah. Cuma jangan kita mewajibkan. Itu saja. Mesti baca 3 kali. Tak terdaya baca 3 kali ustaz, baca sekali. Tak terdaya sekali Yasin sadaqallah lazim dah. Berhentilah jadi orang, tak ada guna tuan-tuan. Pemalih tuan-tuan. Kan? Tak, kadang banyak benda dipertikaikan. Pergi kubur pagi raya ikut Yahudi tu, la ilaha illallah tuan-tuan. Dahlah dia orang Terengganu kahwin orang Negeri Sembilan. Itulah peluang balik kampung. Nak pergi kubur tak boleh, pergi je lah. Cuma jangan mewajibkan nak pergi kubur mesti pagi raya kedua. Tak ada benda tu. Kita tak ikut Yahudi pun tuan-tuan. Yahudi pergi kubur dia tak ratap kat kubur tu, merau-rau. Bangunlah kau bang, bangunlah bang, bangun betul-betul mati kau kan. Pagilah kubur, tak ada masalah. Ziarah kubur masalah. Ziarah kubur ni baik satu benda apa? Nak buang sifat sombong. Yo, datang tengok kubur. Tak ada siapa yang pergi kubur tak terfikir yang dia pun akan sampai situ. Betul tak? Ya tuan-tuan. Pergi kubur mesti dipikir, ya Allah aku ni besok manalah tanam, dah penuh lah kubur sini. Mesti fikir kan. Itu sebabnya kita respect orang yang buat masjid Bandar Baru Senayan dekat Seremban tu tuan-tuan. Ada pergi lu? Ada yang dah pergi lu masjid Bandar Baru Senayan tu? Masjid Bandar Baru Senayan tu tanahnya 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta tuan-tuan. Satu ruang solat tu dia hampir-hampir dia nak samakan macam satu ruang semayang di Masjid Nabawi. Dia buat, tapi Masjid Nabawi lagi pasal dia buat satu ruang tu. Memang ramai yang datang ambil gambar. Yang semayang tak ramai dah. Yang ambil gambar ramai. Tapi hari Jumaat insya-Allah, hari Jumaat insya-Allah. Tapi dia yang bagusnya apa? Bukan tu dia siap buat lubang kubur dekat dalam tu. Dia kata satu petak tu, ini kalau aku meninggal besok sini tanam. Dia dah pesan dengan JK Masjid. Macam tuan-tuan. Pengerusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur dia tu. Ini saya bukan cakap orang sini lah. Semua tempat kebanyakan tak ada. Tepi pagar tu aku punya tak ada. Aku memang gemar konelot. Tak ada siapa yang cakap macam tu tuan-tuan. Kan termasuk yang bercakap ni. Tapi dia booking lubang kubur. Dia bukan satu masjid dia, satu masjid. Dan dia dah pesan jangan cerita kat siapa-siapa saya sumbang. Tapi orang tahu juga. Sebab orang baik ni orang tahu kan, saja untuk bagi pengajaran dekat kita yang asyik mempertahankan keseringgitan kita ni. Kan asyik singgit je. Awal bulan singgit, tengah bulan singgit, hujung bulan singgit, dapat air sinar singgit juga kan? Jadi cubalah kita upgrade amalan kita kan. Ni pesan kat diri sendiri ni ya. Yang keempat, sentiasa menjaga batas-batas hukum Allah. Sebagai Muslim jaga batas, pergaulan pun jaga batas, lidah pun ada batas nak cakap. Bukan semua benda boleh cakap. Ini kebebasan bersuara, tak ada dah. Bebas bersuara tapi tetap kena jaga hati orang. Kita ada mulut, orang pun ada mulut. Orang ada aib, kita pun ada aib. Kalau kita boleh buka pasal orang, orang pun boleh buka pasal kita. Dulu hadis Nabi sebut apa? Siapa yang jaga aib orang, Allah akan jaga aib dia. Dan barang siapa yang membuka aib dia orang, Allah akan buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumah dia.
Kita pun pernah mikir dulu kalau orang menyuruk dalam rumah tak jadi apa. Rupanya hari ni kalau kita nak tengok, duduk dalam rumah pun tetap tersebar. Facebook ada, WhatsApp ada. Baiklah. Nak tunjuk betapa benarnya agama kita tu kan. Kemudian yang kelima, selalu mengingati kematian itu pun secara untuk menjaga, memelihara iman kita. Ingat mati. Itu sebab orang ingat mati dia tak nak buat jahat, tuan-tuan. Dia tak nak gaduh dengan orang. Aku ni kalau gaduh dengan dia ni, jangan gaduh dengan orang kalau rasa-rasa tak sempat nak minta maaf. Nabi dah pesan, kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam jangan cita-cita hidup esok pagi. Dan begitu juga kita kena ingat, jangan terpedaya dengan umur, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Orang tu sakit dah 20 tahun tak mati-mati. Dia duduk gelak-gelak, relax, sehat, makan selera malam ni, tidur malam kan tak bangun-bangun, tuan-tuan. Mati dah. Dah mula keluar teori. Patutlah semalam masa ceramah tu aku tengok dia macam tak fokus, nak mati rupanya. Jangan macam tu. Tuan-tuan jangan pandai-pandai keluar teori sendiri, tuan-tuan. Kan ada je kan. Jadi makna kata kita ingat mati. Ingat mati ni kita tak adalah. Kita ni bila-bila boleh mati. Bila-bila boleh mati. Ada orang, dan mati ni pula bukan macam sebab yang kita fikir, tuan-tuan. Ni kita pergi hospital, tengok orang tu dia pakai oksigen, kita ini tak besok lusa ni. Sedap macam cakap, tuan-tuan. Dia keluar je melintah jalan tak pandang kiri kanan, dia gelek kat taksi tu, kita yang mati, tuan-tuan. Rupanya yang pakai oksigen tadi dia baca Yasin untuk kita. Tanya apa, tuan? Itu sebabnya jangan kita bersangka-sangka macam tu, tak baik. Ada orang tu jalan-jalan bab jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni memang confirm mati ni, dalam lubang tu. Bomba dan penyelamat datang, dia ambil, tarik sampai atas, cek nadi, ada lagi hidup, rupanya dia pengsan aja. Lepas tu bila dia terjaga, hebat bang. Dia kata kenapa, dia baru sedar. Abang hebat bang, kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinggal lubang tu, langsung mati, tuan-tuan. Terperanyat tengok lubang tu, tadi jatuh tak mati. Jadi yang mana tu? Makna mati ni bukan sebab yang kita fikir kan. Kadang-kadang orang tu ada kanser, kadang orang tu dia sakit buah pinggang, dia sakit jantung, rupanya meninggal tersanak, tercakit sudu, tuan-tuan. Bukan sebab yang ini, tak ada kena-mengena dengan sakit yang lain. Sebab bukan kita yang nak menentukan ajal maut orang, Allah Ta'ala tentukan. Manusia ni, kata ulama terdahulu, ada 99 perangkap kematian. Contoh kita naik kereta, bin sebelah kita aksiden, teruk, maaf, kereta kita tak kena, sikit lagi nak kena, maknanya satu perangkap terlepas. Pergi mandi kat air terjun, zap, terjun 5 orang, zap, naik kita seorang, yang lagi 4 tak naik. Tiba-tiba air pusar lah, apalah, macam-macam kan, tragedi, meninggal. Kita terlepas lagi, nampak, 99. Macam-macam lah dalam hidup kita ni. Tanah runtuh, habis semua. Bila banjir kan kadang, rumah hanyut semua. Masa yang bila tahun bila yang teruk itu, 2000 apa? 2014 kan? Rumah imam dekat simpang, bayang. Rumah imam tu hanyut sampai kat simpang, berubah alamat lah kan, nombor lot berubah lah kan? Tapi mana nak beritahu dia selamat, rumah lain habis. Nak beritahu apa? Nak beritahu bahawasanya dia terlepas. Tapi ada satu perangkap yang manusia tak boleh lepas, iaitu perangkap usia tua. Itu confirm mati lepas tu. Tak ada dia balik semula. Alhamdulillah boleh balik muda balik, tak ada. Takat tu je kan, habis tu habis. Orang Malaysia menurut kajian 60 tahun purata, 60 tahun hidup, 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Kita tengok kita masuk kategori mana kan. Yang 90 tu pun dah tak terdaya, tuan-tuan. Kan? Dan yang keenam, tuan-tuan, cara untuk memelihara iman kita, bersegeralah bertaubat kepada Allah setiap kali kita melakukan kesalahan.
Sebaik-baik manusia yang berdosa, kata Nabi, adalah bertaubat kepada Allah. Dan syarat taubatan nasuha, tahu buat salah, menginsafi kesalahannya, berazam untuk tidak melakukan lagi kesalahan itu. Buat juga lepas tu, taubat lagi. Maknanya tak sengaja, buatlah lagi. Lemah, orang kawan-kawan ajak, taubat balik semula. Tuan-tuan nak tengok tu sebab kalau tuan-tuan pergilah ke penjara, tuan-tuan, kan, saya ceramah kat penjara, kan, menurut pegawai penjara tu, kaunselor penjara tu, yang masuk penjara ni kebanyakan yang dah masuk 5-6 kali banyak. Ada yang 10 kali ke atas pun banyak. Kadang-kadang salah satu sebabnya adalah dia tak tahan hujan kat luar. Kawan-kawan dia datang balik. Kawan-kawan yang baik ni tak nak kawan dengan dia. Lepas tu kawan jahat, itulah kau kawan dengan kita orang tak? Kan? Dia nak jadi baik, itu halangan dia. Itu sebabnya sentiasalah berusaha bagi peluang kat orang. Yang banyak kali masuk tu siap sound pegawai penjara tu. Hai, saja lagi. Dia kata memang kena hempuk dengan pegawai penjara tu, tuan-tuan. Dia pula, takkan saja lagi, dia kata. Ya, macam itulah, tuan-tuan. Jadi rasa cukup sakat tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa pun saya nak maklumkan kepada semua, kita kena ingat, pesan dekat diri saya juga, sentiasa berusaha untuk mendapatkan iman, dan bila dah dapat iman ni, berusaha untuk memelihara iman. Abang Adam Kori tu daripada tahun berapa masuk Islam? Baru lagi, dalam 8 ke 10 tahun, Alhamdulillah, sampailah ke hari ni dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Sebab macam itulah fokusnya dia kepada Islam yang baru dianutinya tu, dia jaga elok-elok. Dia bersyukur dengan apa? Allah uji dia. Waktu dia kahwin ni susah nak dapat anak, berapa tahun baru dia dapat anak, alhamdulillah akhirnya dia dapat anak. Tuan-tuan, sedikit makluman saya nak maklumkan juga sebelum saya mengakhiri ceramah saya. Dekat luar sana ada satu booth, ni orang kata jualan peringkat akhir lah ni sebelum PKP lah ni, kan. Tuan-tuan tengoklah kat luar, kan, ada satu kismis coklat. Kismis coklat, tuan-tuan, sedap, tuan-tuan. Siapa yang pelupa-pelupa tu elok ambil kismis tu. Kismis coklat. Kismis coklat ni yang mana baik untuk orang yang pelupa, elok tu. Lepas tu IQ kita okey. Kadang-kadang nak bawa motor sampai ke rumah berperasan rumah tertinggal kat masjid. Jadi eloklah tuan-tuan makan kismis coklat tu. Yang kedua ada perfume, SD perfume, Samsul Debat perfume. Dia ada 2 bau je, satu bau lelaki iaitu Danish, satu bau perempuan Aisyah. Yang itu isteri saya punya lah, dia buat. Itu melambangkan kebijaksanaan wanita, tuan-tuan. Sebab modal suami untung semua dia, tentulah. Tapi memang sedap, bau dia tahan lama. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Itu tagline dia, macam tu. Dan begitu juga produk yang tengah viral, semalam berebut tak cukup, hari ni baru sampai, iaitu susu kambing, susu Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni campuran susu kambing campur kurma campur madu. Saya dah minum lama dah, sampai sudah tak jumpa madu, rasa ada macam tu. Yang faham, tak faham sudah, kan? Dia baik untuk orang yang gastrik. Siapa gastrik ambil pagi, insya-Allah okey. Siapa yang nak berpuasa boleh cuba puasa sunat besok, ambil waktu sahur. Waktu sahur insya-Allah sampai petang okey. Yang nak diet pun elok. Siapa yang ada penyakit GERD, macam saya ada GERD, kan? GERD ni macam kita senak perut, angin lambung tengah malam sebabkan angin gastrik ni, kita sampai tak boleh tidur, tersedak sampai berair mata, kan? Jadi boleh ambil itu. Kemudian baik untuk alergik, enzima elok. Orang yang sakit tulang osteoporosis elok. Paling cepat sekali orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, itu memang cepat, insya-Allah. Imam Masjid Felda Palung 12 6 bulan sembahyang kat kursi, alhamdulillah, kan? Selawat 3 kali, tuan-tuan, minumlah, kan? Dia tak ada bau, tuan-tuan, sebab dia bukan kambing daripada Cendering. Dia kambing tu daripada Holland, Belanda, tuan-tuan. Dia tak ada bau. Kalau minum bau juga, mana yang minum tu belum mandi, tuan-tuan. Kemudian untuk perempuan mengandung elok, sebab baby lahir hari ni 90% kuning. Jadi minum daripada awal. Bila dah demam kuning baru sibuk nak minum susu kambing. Tu yang muntah tu. Tapi susu Al-Am ni tak ada bau, jangan risau, dia tak muntah. Kemudian siapa hari tu dekat Serting ada yang kencing dalam beg ni, dia ada masalah prostat, dia ada masalah buah pinggang, masalah jantung, dia minum je keluar lemak-lemak tak elok dekat dalam beg kencing dia tu. Kemudian alhamdulillah bulan 12 baru ni dah tak pakai beg tu dah, baru minum 1 kotak, tuan.
Dia tak pakai dah beg tu dan tak jadi operate nak buang apa, nak buang batu karang dia. Alhamdulillah, ikhtiar. Sebab produk ni memang solid barang sunnah. Susu kambing campur madu campur kurma, dia tak ada campur coklat ke strawberry, tak ada. InsyaAllah. Yang kencing manis pun boleh minum, kecuali yang hyper kencing manis tu lebihkan air sikit, InsyaAllah. Okay. Ni bukan promote, lebih kurang. Susu kambing tu biasanya satu kotak RM45. Hari ni kita offer beli 2 90. Macam tu. Macam sama je Ustaz kata kan. Tak adalah, malam ni sahaja beli 280. Yang tak bawa pitih tak benda, tak masalah. Nanti transfer kemudian. Tak ada masalah. Maknanya nanti ambil nombor akaun tu, transfer kemudian. Saya percaya. Andai kata balik kang tiba hilang ingatan. Hilang ingatan lepas 2 tahun baru ingat, tak ada masalah. Taklah. Saya lah kata masalah. Dia ramai orang dah beli-beli hilang ingatan tu ramai. Tapi insya-Allah tuan. Jadi itu saja. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Menikurangi itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.